Penularan berita palsu bukan fenomena baru, tetapi kesannya dapat dilihat lebih jelas pada masa kini. Dan kajian menunjukkan maklumat palsu disebarkan jauh lebih pantas berbanding maklumat benar. Dan sedarlah bahawa penyebaran berita palsu hanya merumitkan lagi keadaan sedia ada melalui penyebaran fitnah yang akan mengakibatkan ketakutan dan menambah kegelisahan orang ramai. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dengan mendapatkan sumber berita yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Azizana Alam. Kita mulakan Pastikan Sahih hari ini dengan segmen Sahih. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin menegaskan bahawa pihaknya tidak pernah memperakukan mana-mana produk atau makanan yang boleh merawat diabetes serta mengawal gula dalam darah seperti didakwa dalam laman sesawang Proviheridence Medical Associates baru-baru ini. Gambar yang digunakan adalah tanpa kebenaran KKM dan pihak KKM juga tidak pernah memberikan kebenaran bagi menyiarkan artikel berkenaan. Sehubungan itu, KKM menyeru agar masyarakat tidak mudah terpedaya dan terpengaruh dengan kenyataan yang tidak diketahui kesahihannya. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menafikan dakwaan yang sedang tular di media sosial dan aplikasi WhatsApp. Kononnya, ramai warga Bangladesh diberikan kad pengenalan ataupun MyKad menjelang pilihan raya. Dalam satu kenyataan, JPN menegaskan dakwaan tersebut tidak benar. Sebaliknya, MyKad hanya dikeluarkan kepada individu warga negara Malaysia yang layak sahaja berdasarkan peruntukan perundangan. JPN turut menjelaskan bahawa paparan MyKad yang ditularkan dan didakwa milik warga Bangladesh itu adalah tidak benar. Sebaliknya, beliau adalah seorang warga negara Malaysia yang sah. Jelas JPN lagi, beliau telah diambil sebagai anak angkat secara sah dari sudut undang-undang dan dibesarkan oleh satu keluarga Cina sejak dari lahir lagi. Dan ujarnya lagi, isu tersebut telah dilaporkan oleh pihak media yang menjelaskan bahawa individu tersebut adalah warga negara Malaysia. Baik, Polis Daerah Iskandar Puteri telah membuka siasatan video tular kamera litar tertutup CCTV di media sosial berhubung bayi dibiarkan terjatuh oleh seorang lelaki di Johor Bahru. Video berkenaan menunjukkan bayi tersebut jatuh dari katil dan tidak dipedulikan oleh lelaki itu yang berdurasi 23 saat, dimuatnai oleh seorang pemilik akaun Facebook. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri SCP Rahmat Arifin berkata, hasil siasatan mendapati rakaman video kamera litar tertutup CCTV tersebut tertera tarikh 3 Disember 2020. Jelas beliau, setakat ini pihaknya belum menerima sebarang laporan polis berkaitan kejadian tersebut. Rahmat turut menjelaskan siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengesan kedua-dua pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut. Baik, lelaki yang berjalan di atas hiasan perayaan Deepavali atau kolam di sebuah hospital swasta yang tular di media sosial akan dipanggil ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Klang Utara hari ini untuk dirakam keterangan. Ketua Polis Daerah Klang Utara, Asisten Komisioner Vijaya Rao berkata, pihaknya terdahulu mengesan satu video yang tular di aplikasi TikTok yang menunjukkan seorang lelaki dipercayai kaki tangan hospital berkenaan sedang berjalan dengan kasut di atas perhiasan kolam. Ujarnya, kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 298A Kanun Keseksaan atau kesalahan atas kesalahan dengan sengaja memudaratkan atau cuba memudaratkan keadaan harmoni atau perpaduan. Dalam pada itu, KPJ Klang dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya menyedari mengenai penyebaran video memaparkan sikap tidak profesional dipercayai kaki tangan mereka di media sosial. Hospital itu menegaskan pihaknya tidak akan membenarkan sebarang tindakan tidak hormat dalam kalangan kaki tangan itu di hospital.
Baik, orang ramai diminta agar berhati-hati dengan pihak yang menyalahgunakan nama Bank Negara Malaysia untuk meminta bayaran daripada orang awam dan ingin dijelaskan bahawa BNM tidak pernah meminta sebarang bentuk bayaran dari orang ramai. Anda dinasihatkan agar sentiasa menyemak terlebih dahulu dengan BNM menerusi borang web BNM di bnm.gov.my /link atau menerusi live chat BNM di bnm.gov.my /live chat sekiranya diarah membuat apa-apa bayaran yang mencurigakan. Baik, pastikan sahih. Berehat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini. Mama janganlah bersusah hati. Aku okey sejak di sini. Lagipun kan Mak, keluarga si Mira semuanya baik-baik. Jadi Mama jangan risau. Iya, Mama. Okey. Iya. Mak, aku rasakan Mak macam lambat. Sudah ditahu aku pergi kerja. Nanti aku telefon Mama balik. Iya, bye. Dah pukul berapa dah? Lambat tau. Iya, lambat sudah kan? Tengok dulu cantik ke tak nak pergi kerja? Wah, punyalah kita ni cantik. Macam semana kata lawak, bah. Mestilah. Setiap kita kenalah cantik. Betul. Jadi memandangkan hari ni hari pertama kita kerja, jadi kita kena semangat. Mira, cepat sikit. Kan lambat nak daftar kerja tu. Dah, jom. Terima kasih. Ingat ya, kerja baik-baik tau. Semangat! Kakak, orang tengah kelas lah. Okeylah, janganlah marah. Tolong pandai. Adik, akak pergi kerja dulu Cantik betul kain sarungnya kan? Belajar rajin tau. Bye. Okey. Bang, teksi abang dah okey ya? Beres. Semalam dah baiki. Dah dapat duit untuk bantuan kan? Awak nak ke mana tu? Nak pergi mesyuarat. Alah, pintu sepadan kan dah buka. Saya nak buat rombongan lah, nak cek duit lebih sikit. Okey, sayang. Okey. Bye. Lima. Tunggu. Kita pergi sekali ya. Boleh. Ni, Lima. Barang yang kau kirim hari itu. Tahu tak? Barang-barang yang jual dekat jualan murah tu kan sangat murah lah. Pilihan kat tangan kita. Kalau dah boleh dapat murah macam ni, nak buat apa cari yang mahal kan? Betul. Sekejap ya. Okey. Wah, Lima, untunglah anak awak dah dapat kerja. Alhamdulillah. Lima, Ya. Siva dan Meng nak keluarkan baru punya produk tau. Tu. Mereka nak buat muruku cheese dengan kuih kapek coklat. Ini mesti hasil daripada bantuan hari tu kan? Rasanya lah. Tu. Apa kata nanti lepas mesyuarat kita pergi makan nasi lauk bercampur dekat rumah kedai Bella tu. Bukan Bella lah. Beda. Beda. Duduk cepat. Okey. Asyik salah nama dia. Dan kini kembali dalam Pastikan Sahih. Kita ke segmen Semasa.
Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan menyampaikan anugerah kreatif Tenun Pahang Diraja Songket Batik dan Kraf Jabatan Penjara Malaysia 2022 pada malam Ahad. Turut hadir ke majlis perkenaan anaknya Baginda Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Afzan Aminah Hafizatullah dan bertemakan kreativiti melestari tradisi. Anugerah ini merupakan pengiktirafan kepada warga Jabatan Penjara terutamanya penghuni dan kaki tangan yang terlibat dalam bengkel tenun Pahang Diraja Songket dan Batik. Bertemakan kreativiti melestari tradisi, anugerah ini merupakan pengiktirafan kepada warga Jabatan Penjara terutamanya penghuni dan kaki tangan yang terlibat dalam bengkel tenun Pahang Diraja Songket dan Batik. Dalam majlis tersebut, anugerah bagi kategori tenun Pahang Diraja dimenangi oleh kaki tangan penjara penuh Muhammad Hafiz Uzzuddin Yassin dan Ahmad Firdaus Muhammad Razali, manakala Fadil Abu Rashid dan Mazdi Salim dari penjara Marang pula dinobatkan sebagai johan kategori Songket. Bagi kategori Batik pula, pemenangnya ialah Wan Muhammad Hafiz Wan Hamid dan Zulkifli Hussein dari penjara Pengkalan Cepa, dan juara kategori Warna Alam pula menjadi milik Muhammad Syahrul Amir Muda dan Ahmad Firdaus Muhammad Razali dari penjara penuh. Kesemua pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM5,000 beserta trofi dan sijil. Hadir sama di majlis perkenaan ialah Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani dan Komisioner Jeneral Penjara Malaysia Datuk Nordin Muhammad. Anugerah Sri Angkasa akan diteruskan pada masa akan datang dengan penambahan lebih banyak kategori termasuk media sosial. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata ia adalah platform bagi menghargai penggiat industri kreatif tempatan. Beliau juga berpuas hati dengan penganjuran acara berprestij yang berlangsung 2 hari bermula semalam itu. Tan Sri Anwar Musa turut berpuas hati dengan penganjuran acara berprestij tersebut yang berlangsung selama 2 hari dan berakhir semalam. Idea bagi penjeramaan semula anugerah Sri Angkasa ini juga dicetuskan sendiri oleh beliau. Dalam penjeramaan semula itu, kategori dana kandungan digital diperkenalkan bagi selaras dengan langkah di bawah Pelan Pemulihan Negara. Pelan tersebut bertujuan membantu serta menggalakkan pengamal industri kreatif dalam menghasilkan, memasarkan serta mengedar kandungan kreatif kepada pasaran tempatan dan antarabangsa, terutamanya dalam fasa pasca COVID-19. Anugerah Sri Angkasa dahulunya dikenali sebagai Anugerah RTM dan diperkenalkan kali pertama oleh Kementerian Penerangan pada 1972 bagi mengiktiraf penggiat penerbitan program radio dan televisyen terbitan stesen Radio Televisyen Malaysia. Kelantan bakal menikmati perkhidmatan kelajuan internet lebih pantas dan capaian internet 5G seawal tahun depan, kata Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Beliau berkata keutamaan itu diberikan berlandaskan beberapa prospek pembangunan yang sedang dilaksanakan di negeri itu. Ujarnya lagi, secara strategiknya, Kelantan akan dibangunkan sebagai hub logistik kawasan timur yang penting dan akan menjadi perkhidmatan logistik antarabangsa, terutama dalam mewujudkan peluang pekerjaan. Jelas Tan Sri Anwar, Kelantan secara strategik akan dibangunkan sebagai hub logistik kawasan timur dan perkhidmatan logistik antarabangsa. Sehubungan itu, perkhidmatan jalur lebar perlu selari dengan projek berkenaan bagi menarik lebih banyak pelaburan ke negeri berkenaan. Kepentingan 5G ini bukan hanya pada soal pengguna mobile phone. Itu kita harap masyarakat faham. Ini adalah suatu pendekatan strategik untuk menggalakkan pertumbuhan industri di Kelantan. Sebab industri sekarang ini, kalau kita nak bawa daripada luar negara, dia akan tanya ada 5G atau tidak. ECRL dan lebuh raya dan rangkaian 5G ini mesti disekalikan. Jangan berasing-asing. Dan daripada situ, bila ada satu blueprint, kita boleh promote ke luar negara.
Tambah beliau, persetujuan juga dicapai dengan digital nasional berhad bagi menjadikan Kelantan sebagai keutamaan perkhidmatan itu. Rundingan menyambung pembinaan tapak menara 5G di jajahan Kota Baru turut dilakukan melibatkan kawasan pekan utama seperti Kok Lanas, Melo, Peringat dan Kaduk termasuk berhampiran kem Desa Pahlawan untuk kegunaan pihak tentera. Terdahulu Tan Sri Anwar melakukan tinjauan program jualan murah keluarga Malaysia di Kaduk, Kota Baru. Seramai 24 peniaga dikenakan tindakan atas berbagai kesalahan sepanjang pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Deepavali 2022 yang berkuat kuasa dari 20 hingga 26 Oktober lepas. Ketua Pengarah Penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HGP Azman Adam berkata ia hasil pemeriksaan ke atas 111 premis borong dan 4,228 premis runcit sepanjang tempoh berkenaan. Beliau berkata antara kesalahan yang dikesan adalah menjual barangan harga terkawal melebihi harga maksimum yang telah ditetapkan, gagal meletakkan tanda harga dan gagal menggunakan tanda harga khas merah jambu. Katanya lagi barangan yang disenaraikan sebagai barangan harga terkawal bagi skim itu adalah daging kambing berbiri import bertulang, tomato, cili merah, kelapa biji, kelapa parut, bawang merah kecil dari India, bawang merah besar import dan kacang dal dari Australia. Menurut Azman, pelaksanaan skim itu merupakan langkah proaktif kerajaan dalam menangani kos sara hidup rakyat terutama sepanjang tempoh perayaan Deepavali. Johor tidak akan mengabaikan anak muda di negeri itu dalam usaha kerajaan negeri mencapai sasaran menjadi negeri maju menjelang tahun 2030. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata tanpa pelibatan hampir 2 juta generasi muda atau belia di Johor, pihaknya khuatir usaha tersebut tidak mampu dicapai. Beliau menyeru anak-anak muda agar bersama-sama dengan kerajaan negeri kerana ini adalah masa terbaik bagi golongan tersebut seperti slogan yang diwawarkan oleh Majlis Belia Negeri Johor MBNJ. Ujarnya pelbagai insentif telah dirangka untuk golongan tersebut pada Majlis Perasmian Sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Johor di Dataran Tanjung Emas Muar 29 Oktober lalu. Beliau berkata insentif itu termasuk mewujudkan Tunku Mahkota Ismail Youth Centre TMIYC di setiap daerah sebagai platform kepada komuniti belia menjalankan aktiviti. Selain kerajaan negeri menyediakan peluang pekerjaan dan perumahan untuk golongan berkenaan. On Hafiz berkata anak muda di negeri ini sangat bertuah kerana MBNJ dinaungi oleh Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim dan baginda berkenan untuk meletakkan penanda aras yang cukup tinggi. Baik, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN yakin capai sasaran jumlah deposit simpan SSPN bernilai RM150 juta sempena bulan menabung simpan SSPN BMS 2022. Menurut Ketua Eksekutif PTPTN Ahmad Dasuki Abdul Majid, BMS 2022 dengan slogan Jom Jadi Superhero Anak Anda dilaksanakan secara lapangan pada 1 dan 2 Oktober 2022 serentak di 14 negeri di seluruh negara. Program itu juga diadakan secara dalam talian bermula 1 Oktober hingga 31 Oktober dalam usaha untuk menyebar luas manfaat simpan SSPN kepada orang ramai. Beliau menjelaskan program tersebut bagi mengajar ibu bapa agar menjadi hero untuk anak-anak dalam konteks perancangan kewangan melalui penabungan awal agar mereka berjaya melanjutkan pengajian tanpa dibebani oleh masalah kewangan. Tambah Ahmad Dasuki, sempena bulan menabung tahun ini, PTPTN turut melaksanakan program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR iaitu program Junior Superhero Simpan SSPM peringkat negeri Terengganu tahun 2022. Awas fikir dan sekat, 3 langkah mudah diperkenalkan kepada awam bagi memastikan mereka kekal selamat dan tidak menjadi mangsa penipuan perbankan. Langkah itu sebahagian usaha industri perbankan tempatan yang dilancarkan sempena kempen kesedaran skam kebangsaan yang bermula November ini. As digital finance become increasingly pervasive and as new threats emerge, the effort to educate the public must be sustained well into the future. We cannot rest on our laurels.
I would like to reiterate that the fight against financial scams is one fought on multiple fronts. We are only stronger if we work together and play our part in order to safeguard the security and integrity of our country's financial system. Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Selangor mengharumkan nama Malaysia apabila menewaskan 490 pasukan dari 250 sekolah di seluruh dunia di Pameran Perdagangan Antarabangsa Penciptaan Produk dan Idea Baru IENA 2022 di Nuremberg, Jerman 29 Oktober lepas. Mereka meraih pingat emas dan anugerah khas produk inovasi terbaik keseluruhan untuk kategori pencipta muda. Hadiah Bandaraya Nuremberg dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 hari bermula 27 Oktober lalu. 4 pelajar terbabit ialah Atirah Ahmad Isyamuddin 17 tahun serta Raja Dia Nazneen Insyirah Raja Muhammad Aiman Shah, Nur Damia Bishara Muhammad Imran dan Sarah Ardini Khairul Faizi masing-masing berusia 16 tahun berbekalkan bimbingan guru berpengalaman Muhammad Rizwan Muhammad dan Muhammad Zulhelmi Mansur. Pelajar terbabit mengulangi kejayaan senior mereka yang turut memenangi pingat emas serta anugerah produk inovasi terbaik pada 2019 di pertandingan sama. Baik, Malaysia menerima pengiktirafan antarabangsa dalam aspek perlindungan keselamatan sosial pada Persidangan Agung Persatuan Keselamatan Sosial Antarabangsa ISSA semasa Forum Keselamatan Sosial Dunia WSSF 2022 di Maghribi baru-baru ini. Dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dalam satu kenyataan memaklumkan Ketua Eksekutif Perkeso Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Datuk Aziz Muhammad dipilih sebagai Presiden ISSA ke-17 untuk menerajui ISSA bagi tempoh 3 tahun bermula 2023 hingga 2025. Menerusi satu kenyataan, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman memaklumkan pemilihan tersebut adalah kejayaan Malaysia dalam melonjakkan kedudukan negara di mata masyarakat antarabangsa. Menerusi ISA, beliau akan terus memberi komitmen terbaik untuk meningkatkan sistem perlindungan keselamatan sosial. Setiap ahli ISA dapat melaksanakan pelindungan yang komprehensif dan inklusif demi kesejahteraan sejagat. ISA yang ditubuhkan pada 1927 dan berpusat di Geneva, Switzerland merupakan pertubuhan antarabangsa dalam bidang keselamatan sosial yang bernaung di bawah Pertubuhan Buruh Antarabangsa. ISA berperanan sebagai platform global bagi membincangkan dasar, strategi serta inovasi dalam bidang keselamatan sosial. Baik, pastikan sahih berat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini dengan segmen notifikasi. Assalamualaikum, apa khabar semua? Beri saya 1 minit untuk #FaktaPRU. Marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa kewajiban. Tahukah anda terdapat 3 fungsi SPR? Yang pertama, menjalankan kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya, iaitu tempoh kajian semula persempadanan tidak kurang daripada 8 tahun atau jika terdapat sebarang pindaan tambahan, pengurangan keanggotaan Dewan Rakyat atau DUN. Laporan kajian semula persempadanan disiapkan dalam tempoh 2 tahun dari ia dimulakan. 4 prinsip yang diambil kira apabila menjalankan kajian semula persempadanan iaitu sebagai kemudahan kepada pengundi tetapi tidak melangkaui sempadan-sempadan negeri, mengambil kira kemudahan pentadbiran bagi pendaftaran dan pengundian, jumlah pemilih yang seimbang kecuali mengambil kira kesukaran dihadapi, ukuran pewajaran bagi kawasan perlu diberi perhatian, mengekalkan perhubungan masyarakat dan pentadbiran tempatan. Fungsi kedua SPR ialah menguruskan pendaftaran pemilih baru dan membuat semakan ke atas daftar pemilih sedia ada. Fungsi ketiga, menjalankan pilihan raya umum, Dewan Rakyat, Dewan Undangan Negeri dan pilihan raya kecil sekiranya Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri dibubarkan. Ataupun pilihan raya kecil yang disebabkan kematian, hilang kelayakan, peletakan jawatan dan pembatalan keputusan pilihan raya oleh Mahkamah Pilihan Raya. #FaktaPRU. Jumpa lagi. Pergi mengundi. Jangan lupa kewajiban pada negara.
persediaan awal menghadapi banjir. Dapatkan maklumat tentang banjir di tempat anda melalui hebahan radio, televisyen, media sosial, agensi kerajaan yang berkenaan serta bilik gerakan banjir negeri atau daerah yang berhampiran. Periksa saluran air seperti longkang supaya tiada halangan. Pastikan lokasi pusat pemindahan dan pusat bantuan bencana di tempat anda. Sediakan peralatan kecemasan dan bekalan makanan yang secukupnya. Pastikan seluruh ahli keluarga anda sentiasa peka dengan perubahan persekitaran. With the MERS 999 application system, getting emergency assistance is now easier. Save Me 999 Police connects the Malaysian public to the police. Save Me 999 Deaf for those with hearing or speech impairments. And Save Me 999 Blind for those with visual impairments. Download now for free on your smartphones. MERS 999 and applications make emergency calls easier. Baik, bagi segmen notifikasi, kita mulakan dengan bicara naratif dengan tajuk kebahasannya pra-PRU, sentimen pengundi muda dan juga strategi politik. Bersama dengan tetamu jemputan iaitu Hafizi Razali yang merupakan penganalisis kanan bawah Grup Asia dan Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad iaitu pensyarah pembangunan belia FPP dan Unit Literasi dan Advokasi Politik IPSAS Universiti Putra Malaysia pada hari ini jam 9 malam. Jangan lupa untuk saksikannya di TV1 dan juga saluran berita RTM, juga menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Baik, sebenarnya bilakah waktu yang sebenar untuk anda membuang undi? Untuk pengetahuan anda, pada hari pengundian, masa untuk mengundi bagi kebanyakan tempat mengundi ataupun saluran ialah dari jam 8 pagi hingga 6 petang di Semenanjung Malaysia dan 7.30 pagi hingga 5.30 petang di Sabah dan Sarawak. Walau bagaimanapun, terdapat juga saluran yang ditutup lebih awal bergantung kepada keadaan geografi, jumlah pengundi dan juga faktor-faktor lain. Anda boleh layari www.spr.gov.my Palang untuk maklumat lanjut. Baik, Izadu KPDN HEP mudahnya untuk anda membuat aduan dengan Izadu dan pengguna hanya perlu mengikuti 4 langkah mudah ini iaitu masukkan butiran aduan, pengisian laporan aduan dan juga penandaan lokasi bagi aduan dan sertakan juga gambar sebagai bukti. Anda boleh semak aduan anda untuk ketahui status dan apakah tindakan yang telah diambil penguatkuasa KPDN HEP terhadap aduan yang telah anda lakukan tadi. Anda juga boleh layari aduan.kpdnhep.gov.my Palang Kepenggunaan untuk mendapatkan maklumat lanjut. Baik, program cabutan bertuah belanja dan menang PJM 2022 dengan hanya membuat pembelian minimum RM100 dalam satu resit pada mana-mana premi sektor peruncitan secara fizikal, anda layak untuk menyertai program ini dan berpeluang memenangi hadiah utama iaitu sebuah kenderaan pelbagai guna SUV Proton X50 1.5 liter TGDI flagship. Anda berminat untuk sertai? Mudah saja. Anda perlu lakukan isikan resip penyertaan dengan tanda penyertaan. Tapi sebelum itu, jangan lupa baca terma dan syarat sepenuhnya. Dan sekian sahaja daripada kami di Pastikan Sahih untuk hari ini. Teruskan bersama saya esok pada jam dan juga waktu yang sama. Pastikan Sahih. Tidak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.